Biasa kita mengutip 5 faedah, khamsu fawaid daripada ayat yang kita baca ini. Yang pertama sekali kita pergi kepada ayat 85, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard, dan maha tinggilah kebesaran Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya, dan Allah Ta'ala yang mengetahui segala perkara itu. Jadi ayat ini Allah SWT nyatakan, membersihkan zatnya yang maha mulia daripada segala tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Karena itu Tuhan kata tabarak. Tabarak dengan makna tabarak muttasifan bil barakah, banyak kebaikan Allah Ta'ala, banyak segala kemuliaan, segala ihsan duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi puak-puak kamu ni tak sedut cara ke puak kafir itulah, dia tak tahu apa pun. Dia tak tahu apa. Maka tujuan Allah Ta'ala sebut sini nak memperingatkan hamba-hamba Allah, bukan sekadar nak berbalah dengan puak kafir itu, tapi kita nak ingat bahawa Allah Ta'ala ini sifat dia ni, 3 sifat di sini. Mulk, kuasa Allah Azza wa Jalla. Wa indahu ilmu sa'ah, ilmu di bawah ilmu Allah. 3, wa ilaihi turja'un, kamu akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita sedar, kita tahu inilah Allah, ayat ini sekaligus nak membatalkan kepahaman bodoh puak-puak kafir yang mengatakan Allah tu ada anak. Ayat ini masih bersambung dengan ayat lepas. Mereka tuduh Allah ada anak, ada syarik, ada partner, ada sekutu. Di ayat ini Tuhan kata, tak usah sekutukan aku ni yang berkuasa mutlak ke atas segala alam yang aku milik ini. Kenapa nak sekutu lagi? Kita sekutu ni kalau kita lemah, kita tak boleh nak buat apa ni, kerja, baru kita sekutu dengan orang. Tak. Orang ni boleh kontraktor buat jambatan, tapi dia punya duit tak cukup, dia sekutu share dengan orang lain. Ini Allah Ta'ala nak sekutu apa? Dia semua kuasa di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Satu. Faedah yang kedua, ayat illa man syahida bil haqq, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, ayat 86. Ayat ini menunjukkan kepada 2 makna. Makna yang pertama, anna syafa'ah bil haqqi. Syafaat ni dia ada 2 makna. Syafaat ni dengan makna kita bantu orang atas dunia ni, kita tolong orang, kita jami orang, kita saksi pada orang, itu juga nama dia syafaat. Macam cerita Barirah dengan Mughith. Barirah ni bila dia merdeka, dia tak mahu kepada Mughith. Mughith tu suami dia lah. Mughith ni macam kucing jatuh anak, berjalan sana sini, nak sayang dia kepada adinda dia Barirah. Maka Nabi kesian sangat. Nabi kata ke Barirah, baliklah kepada Mughith, kesian dia. Barirah tanya, Syafi' am Amir? Ini arhan ke? Kalau Rasulullah arah, saya balik. Syafi', adakah Rasulullah cuma nak minta tolong, rayu bagi dia? Nabi kata, aku tak suruh, aku cadang je. Dia kata, la hajatali, aku tak berajak, nak balik semula kepada Mughith. Tak apalah, itu cerita 2 suami isteri. Yang kita naknya man syahida bil haq, maknanya syafaat itu dengan makna memberi pertolongan kepada orang. Hari ni orang ni dituduh tak baik, ataupun tanah dia dirampas oleh orang. Kita tahu, kita ada ilmu, kita ada maklumat bahawa tanah ini memang ayah dia beli, cuma tak tukar tanah, tak tukar nama di pejabat tanah. Bila ayah dia mati, jadi pusaka kepada anak dia ni, tapi anak tuan tanah asal mari mengaku hak dia. Maka ketika itu menjadi kewajipan kepada kita mensyahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Mu tahu benar-benar,
Mu tahu maklumat, pergi jadi saksi. Ni orang itu dia panggil saksi yang betul. Wa anna taqlid la yughni. Kalau sekadar orang kata ya, tak boleh. Jadi ayat ini mengajar kepada kita, siapa nak jadi saksi, dia mesti tahu maklumat yang jelas. Aku rasa, aku dengar orang kata, tak boleh jadi saksi. Naknya wahum ya'lamun. Nak jadi saksi, mu betul-betul kena tahu. Kita hari ni awak boleh jadi saksi saya, boleh. Aku bila 500. Mu kata aku betul, maka upah. Ini dia panggil syahadatu zur, saksi palsu. Ramai sekali zaman kita ini saksi-saksi palsu, dia jadi saksi tak tahu apa. Baik. Kita berpindah kepada masih lagi sebelum pindah tu kita duduk sini lagi. Ayat yang sama. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun anna syahidal maqbul inda Allah. Saksi yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla iaitulah yashhadu bi ilmin wa sidqin. Orang yang jadi saksi dengan ilmu dan dia juga benar dalam percakapan dia, yakni Allah terima. Kalau menipu, mungkin dia menang di mahkamah. Dengar cerita, boleh jadi orang ni menang di mahkamah, harta tu boleh ke dia, tapi dia tidak menang dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat sebab dia saksi palsu. Jangan main. Saksi palsu ni boleh menang, bolehlah dia nak rapah harta orang, boleh lepas dia daripada penjara dunia, tapi dia tak lepas dengan Allah Azza wa Jalla. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga, ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya puak kafir tu, siapa dia jadi kamu? Dia kata Allah. Ayat ini para pelajar sekalian, kita mengatakan dalam bab syirik. Syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, syirik puak-puak Arab dulu, sebahagian daripada Arab tu syuraka fil uluhiyah. Dia mengaku Allah yang menciptakan. Tapi oleh kerana dia tidak ada akidah, kepercayaan dia karut, dia masih lagi syirik terhadap Allah Azza wa Jalla dalam perkara uluhiyatullah, ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini menjadi dalil besar kepada kita para pelajar, para jemaah sekalian. Apa dalil besar yang kita kena belajar? Apa dalil besar yang kita kena belajar? Iaitulah bahawa sekadar ikrar sahaja, tahu saja ada Tuhan, tapi dia tidak beriman, maka tidak manfaat. Dia ni tahulah ada Tuhan. Macam ni tempat kita hari ni, orang-orang bukan Islam, orang Siam ke, Cina kampung ke, yang duduk berkawan dengan kita ni, orang Melayu ni, kadang-kadang dia mengucap main-main, la ilaha illallah, budak ni main-main dia, tapi dia tak mengaku. Sebab dia kata tu, sebab dia dengar daripada kecil orang kata. Kerana itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan orang nak beriman ni mesti kena ada 3. Kata dengan lidah, iqrar dengan hati, dan amal dengan anggota. Pak cik Siam ni, dia tak kata dengan hati dia kata dengan lidah ya, la ilaha illallah, astaghfirullah. Jadi dia sebut perkata-perkata Islam, tapi dia tak percaya, maka itu belum jadi. Kita naknya tauhid al-uluhiyah, mesti mengakui ketuhanan Allah Azza wa Jalla dengan hati dia, dengan amalan dia, barulah dia jadi orang yang beriman. Jadi orang yang beriman. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, ayat yang sama juga. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya siapa, dia kata Tuhan yang buat dia. Tulis. Dalilun ala annal insan. Ayat ini menjadi dalil bagi kita bahawa siapa dia mengakui sebahagian daripada iman, dia belum beriman. Siapa dia mengakui sebahagian daripada iman, dia belum beriman. Wa annal kufra bi ba'dil haqqi kufrun bi jami'ihi. Siapa dia kafir dengan sebahagian, dia kafir semua sekali.
Tengok ni. Dalam ini tulis, ini bahasa kita dia panggil matematik akidah. Dalam matematik akidah tauhid, kita mesti mengaku semua sekali. Saya beriman dengan rukun iman yang 6, barulah lengkap. Kalau dia kata saya beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, tak percaya. Mana ada malaikat tak pernah tengok pun, maka dia kafir juga. Tulis matematik akidah, 6 tolak 1 berapa? Berapa? Kosong. 6 tolak 1 kosong. Matematik kita belajar di Kedah ni 6 tolak 1 5. Ya. Akidah la. Tak percaya satu, tak percaya semua. Percaya sebahagian, tak percaya semua, tak jadi iman. Macam orang kata, berapa orang Nabi semua? Ada 25 dalam Quran. Tapi aku tak percaya dengan Nabi Yunus. Aduh, ke Nabi lagu ni perangai, lari terjun dalam laut. Kita kata dia terkafir sebab dia mengingkari sebahagian daripada sepatutnya. Jadi, itu dia panggil matematik akidah. Kita kena ikrar semua, tak boleh separuh-separuh. Kafir dengan sebahagian, jadi kafir semua. Pandai dah main matematik akidah. Pandai dah jadi akidah kita ni tak boleh tolak sebahagian-sebahagian. Tolak sebahagian jadi tolak semua. Kalau tolak sebahagian dikira tolak belaka. Beriman dengan sebahagian juga tidak sempurna. Baik. Akhir ayat kita, Allah kata apa? Fasfa anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Mereka akan mengetahui, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarlah dia tu. Jangan hiraukan, jangan pedulikan mereka. Dan katalah, kamu semua bereslah, selamat daripada aku tak boleh buat apa dengan kamu. Tapi ingat, fasawfa ya'lamun, kamu akan tahu di mana pengakhiran hidup kamu, di mana hujung jatuh, di mana keadaan kamu. Maka kata di ulama, ayat ini wa'idun wa tahdid. Ayat ini menjadi amaran daripada Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang kerah kepala, dan sekaligus tasliyatun lirrasul, menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata biarlah ya Rasulullah, biarlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tak ikut kamu, biarkan, tapi mereka akan tahu apa yang akan diambil tindakan oleh Allah ke atas mereka. Itu je lah. Kita orang beriman pun kalau kita tak mampu nak lawan, kafir kuat, kuasa besar kuat, kita tak mampu lawan, kita kata fasawfa ya'lamun, memperkuasalah sekejap atas dunia, tapi kamu akan tahu apa akan jadi kamu di akhirat. Maka ayat ini menutup pintu-pintu kezaliman bagi orang yang beriman. Bila kita tahu kita akan dibalas, kita tahu kita akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla, fasawfa ya'lamun, beranikah lagi kita mengingkari? Jawabnya tak berani. Berani lagi buat maksiat? Berani? Tak berani. Kenapa? Allah akan hidup balik, Allah akan hisap, Allah akan balas. Alhamdulillah, mudah-mudahan para pelajar semua kita mendapat ketenangan dengan ilmu yang kita belajar ini. Alhamdulillah, tamatlah kita 15 siri kuliah tafsir ringkas dan 5 faedah setiap tafsir daripada surah Az-Zukhruf. Bismillah, alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Kita kata segala puji bagi Allah yang awal pada awalnya, pada akhirnya, yang zahir yang tersembunyi. Ya Allah, jadikan ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita ajar ni ikhlas mata-mata kerana-Mu ya Allah, untuk memahami kitab-Mu, untuk menjinakkan hati kita dengan Allah, untuk mendekatkan kita kepada Allah, untuk sentiasa kita berhati-hati dan beringat bahawa kita ni akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan sambung dalam siri yang akan datang, surah Ad-Dukhan. Surah apa? Surah Ad-Dukhan, InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.